السلام عليكم. إذا بعد جفاف النهر هنا جبل من ذهب يتم استخلاص الذهب تصفيته. انظروا، ذهب خالص ويوجد بعض الشوائب ونقوم بتصفيته. ما شاء الله، انظروا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai Sungai Furat dan Gunung Emas yang berada di bawah Sungai Furat. Video ini penting, jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Sahabat semua, air di Sungai Furat semakin mengering, sedangkan dulunya ia adalah sungai yang mengalir dengan deras. Tapi sekarang makin hari makin mengering, sehingga baru-baru ini seorang warga tempatan yang berada di sana telah pun melihat seakan timbul satu bandar yang berada di bawah air. Sebab nampak macam pintu gerbang dan makam kota purba yang kira-kira berusia 3.400 tahun yang lalu. شايفين حد النهر، حد السود كان حد السود Sahabat semua, kenapa umat Islam kena ambil tahu mengenai Sungai Furat ini? Sebab ia bersangkut paut dengan keimanan seseorang Muslim mengenai sungai yang diperingatkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Sahabat semua, Sungai Furat ini panjang dan merupakan sungai terpanjang di Asia Barat. Sungai Furat bersama Sungai Tigris menjadi sumber air dan juga laluan penting. Sampailah ke hari ini, Sungai Furat masih membekalkan air bersih kepada jutaan pengguna sekitar Asia Barat, yang mana mata air dia bermula daripada negara Turki, kemudian sambung ke negara Syria, dan yang terakhir ia ke negara Iraq. Kepanjangan Sungai Furat ini adalah lebih kurang 2.781 km dan disebut juga Furat adalah dengan makna air tawar ataupun suci. Dan tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW yang disebutkan Sungai Furat itu adalah terletak di negara Iraq. Sahabat semua, sebenarnya pada tahun 2019 sungai ini telah pun mengering dan timbul tinggalan kota purba milik empayar zaman dahulu muncul kembali pada tahun ini, dan dijangkakan sungai ini akan mengering lebih teruk pada tahun 2040. Dan sekarang pun kita dah boleh tengok beberapa empangan yang dibina di Asia Barat mula menyusut disebabkan perubahan iklim dan beberapa perkara lain, dan keadaan kemarau yang teruk yang berlaku di Iraq juga mencetuskan kebimbangan penduduk di sana kerana akan berhadapan dengan krisis kekurangan air. Sahabat semua, Iraq yang sering disebut sebagai tanah antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Furat, akan berdepan kemarau yang teruk dan akan menjejaskan negara ini pada tahun 2025. Dengan Furat akan kering sepenuhnya ke arah selatan, dan juga Sungai Tigris mempunyai aliran yang sangat terhad. Dan mengikut laporan, menjelang tahun 2035, 30% daripada bekalan air akan berkurang, dan menjelang pada tahun 2040 dijangkakan Sungai Furat dan Sungai Tigris akan kering dan hanyalah tinggal sejarah. Sahabat semua, berita mengenai air Sungai Furat yang menyusut sehingga menampakkan dasarnya akibat kemarau
turut menarik perhatian, terutamanya dalam kalangan umat Islam, kerana ia adalah salah satu tanda kiamat. Dan dengan susutnya Sungai Tigris dan Furat, penduduk tempatan menyaksikan beberapa perkara yang luar biasa, terutamanya di Sungai Tigris. Munculnya kota purba yang lama apabila kemarau mengeringkan takungan empangan air Mosul Irak, telah pun timbul bekas runtuhan kota purba lama zaman dulu yang juga merupakan istana dengan tembok yang kokoh lebih kurang tingginya 22 kaki. Dan ahli arkeologi menjumpai bilik yang terdapat lukisan mural. Lukisan mural itu para saintis menjejak susur galur kota tersebut dan dipercayai milik Empire Mitanni, sebuah kerajaan besar yang memerintah di antara Syria dan Irak pada abad ke-14 dan abad ke-15 sebelum Masehi. Sebenarnya ahli arkeologi sudah pun mengetahui kewujudan kota ini sejak daripada tahun 2010, dan kini hanya beberapa tempat sahaja yang dijumpai dan beberapa penemuan mengenai kota ini. Antaranya ialah batu yang mempunyai tulisan terawal dengan diterjemahkan sebagai kota Zakiku, yang dianggarkan kota itu telah pun terbina sekurang-kurangnya 4 abad. Dan sahabat semua, itu hanyalah sebahagian kecil penemuan di Sungai Tigris. Belum lagi penemuan di Sungai Furat. Ada yang mengatakan bagaimana tamadun dahulu membina kota di bawah air. Sebenarnya bukanlah mereka membina kota di bawah air, tetapi airlah yang menenggelamkan kota-kota tersebut. Kerana tamadun dahulu membina kota berdekatan dengan sumber air mereka, kemudian ditenggelamkan oleh air tersebut. Sahabat semua, sebagai orang Islam, penemuan sebegini kita percaya dan kita akui bahawa wujudnya kaum dahulu yang ada nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan yang lain. Dan kaum tersebut ada yang sebahagiannya diazab dan ada sebahagiannya ditenggelamkan. Dan akan datang nanti di masa hadapan, apa yang ada di bawah Sungai Furat bukan lagi rahsia. Kerana di bawah Sungai Furat ini adanya gunung emas yang manusia nanti rakus untuk berebut harta tersebut, sehingga akan berbunuh-bunuhan sesama sendiri berdasarkan sabda Nabi SAW. Tidak terjadi hari kiamat itu sehingga Sungai Furat menjadi surut airnya, sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang berperang untuk merebutkannya, maka terbunuh 99 daripada 100 orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah yang terselamat itu. Sahabat semua, perkara ini nanti akan terjadi kerana semua sabda Nabi SAW adalah benar. Itu rahsia besar di sebalik penyebutan Sungai Furat ini. Yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya Nabi SAW menunjukkan bahaya kerana ramainya orang berperang saling bunuh-membunuh. Ini kerana kata ulama, manusia akan datang daripada pelbagai pelosok dunia untuk berlumba-lumba memiliki kekayaan itu. Semua nak jadi kaya, semua nak dapatkan harta itu, maka pertumpahan darah pun pasti akan berlaku. Apa umat Islam perlu buat jika perkara ini berlaku pada zaman kita, jika kita berada pada waktu itu? Nabi SAW telah pun menasihati kita pada 1400 tahun yang lalu. Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Maka persoalan yang paling penting ialah apakah persediaan kita bagi menghadapi hari kiamat ini. Ini kerana ramai dalam kalangan kita yang sibuk dengan tanda-tanda hari kiamat, tetapi mereka lupa perkara yang paling penting adalah persediaannya. Kerana itu dalam hadis tadi sangat jelas, Baginda SAW memesan supaya tinggalkan harta itu, dan seharusnya kita perlu tumpukan pada amal ibadah, amal soleh, yang mana pada waktu itu hari kiamat sudah hampir. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan daripada amal-amal untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Maka bentuk amalan yang perlu disediakan dalam menghadapi hari-hari yang dahsyat ini ialah, pertama sekali ialah kita pertingkatkan amal ibadah kita, sentiasa memperbaikinya. Kerana persediaan yang perlu kita hadapi pada waktu itu bukan wang ringgit,
tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdik yang berakal adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah akan mengampuninya. Sahabat semua, yang kedua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Taubat ialah kembali kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan datang kiamat sehingga matahari terbit daripada tempat terbenamnya, iaitu daripada barat. Apabila matahari terbit daripada barat, maka orang ramai melihatnya, lantas mereka beriman seluruhnya. Maka itulah saat ketika iman seseorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu ataupun belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi sahabat semua, tanda-tanda hari kiamat sudah pun terlalu banyak di hadapan kita, tetapi disebabkan keselesaan yang kita ada pada hari ini menyebabkan kita buta bahawa kehidupan yang hakiki ialah kehidupan selepas kematian. Jadi sahabat semua, sebelum tibanya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kembalilah kita kepada Allah agar kita tidak akan menyesal di sana nanti. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Semoga memberi kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.